Tidak pernah mudah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya dikenali dengan senyuman dan lagu-lagu gembira, untuk suatu hari berdiri di hadapan khalayak dan mendedahkan luka paling dalam yang selama ini dikubur rapi dalam diam. Begitulah kisah David Arumugam, legenda hidup kumpulan Alley Cats yang akhirnya memecah kesunyian setelah sekian lama memendam kesedihan. Di usia senjanya, ketika dunia menjangkakan beliau akan bersara dalam ketenangan, David tampil dengan suara yang bergetar, bukan untuk menyanyi, tetapi untuk berkisah tentang kehilangan seorang istri yang dicintai, Datin Sabrina Clydes, akibat barah yang meragut bukan hanya nyawa, tetapi juga sebahagian daripada jiwanya. Semuanya itu bermula dengan satu malam yang kelihatan seperti malam-malam biasa, tetapi David mula menyadari bahawa keletihan istrinya bukan lagi kerana usia, bukan kerana kesibukan menguruskan keluarga dan rumah tangga. Ia sesuatu yang lain. Ada keganjilan pada senyumannya, kelembutan yang menyorokkan penderitaan. Dan akhirnya, kebenaran itu datang seperti badai yang tak disangka. Barah tahap akhir. Dunia David Arumugam runtuh seketika, tetapi beliau tidak menunjukkan kepada sesiapa. Sebagai suami, dia memilih diam. Diam untuk melindungi anak-anak. Diam untuk menjadi kuat bagi istrinya. Dan diam kerana dia tahu dunia lebih selesa melihatnya sebagai ikon muzik, bukan lelaki yang rapuh. Namun, kesakitan itu bukan sesuatu yang dapat dikekang selama-lamanya. Tahun-tahun terakhir, Sabrina menjadi medan pertempuran antara harapan dan kenyataan. David menyaksikan perubahan wanita yang dicintainya, rambut yang gugur, tubuh yang semakin susut, suara yang perlahan-lahan menghilang. Tetapi lebih memilukan daripada itu adalah tatapan Sabrina setiap kali dia memandang anak-anak mereka, seolah-olah sedang cuba menghafal wajah-wajah itu untuk kali terakhir. David belajar erti kehilangan bukan melalui kematian itu sendiri, tetapi melalui proses perlahan-lahan melihat orang yang dicintai memudar di depan mata. Selepas pemergian Sabrina, David menghilang dari khalayak. Media hanya mampu membuat spekulasi, para peminat tertanya-tanya, dan pentas-pentas sunyi tanpa kelibatnya. Tetapi dalam sunyi itulah David berdepan dengan dirinya yang sebenar, bukan lagi sebagai penghibur, tetapi sebagai seorang bapa tunggal, sebagai seorang lelaki tua yang tinggal sendirian di rumah yang dahulu dipenuhi tawa, dan sebagai seorang suami yang setiap pagi bangun tanpa suara lembut istri di sisi. Apa yang menjadikan kisah ini begitu menyentuh bukanlah sekadar kisah duka seorang selebriti, tetapi ketulusan yang dibawanya apabila akhirnya memutuskan untuk berbicara. Dalam satu sesi yang tidak dirancang secara rasmi, di sebuah majelis penghargaan seniman veteran, David berdiri di pentas bukan untuk menyanyi, tetapi untuk berkongsi. Saya hilang arah selepas pemergian dia. Tapi saya tahu saya perlu teruskan untuk anak-anak. Dan untuk dia yang selama ini menjadi cahaya dalam hidup saya. Suasana hening. Tiada muzik. Hanya suara David yang parau dan bergetar. Tiada seorang pun di dewan itu yang mampu menahan air mata. Bukan kerana kasihan, tetapi kerana mereka menyaksikan sisi manusia sebenar seorang legenda. Sejak malam itu, banyak yang berubah. David mula menulis lagu semula, tetapi kali ini
bukan untuk harta, bukan untuk popularity. Dia menulis untuk dirinya, untuk Sabrina, dan untuk setiap lelaki yang terpaksa berpura-pura kuat di mata dunia. Salah satu detik yang paling menggugah adalah apabila David menyatakan bagaimana anak-anaknya menjadi penopang jiwanya selepas kematian ibu mereka. Mereka, walaupun muda, menjadi cermin kekuatan yang dia sendiri tidak tahu dia miliki. Mereka tidak tanya kenapa ibu tiada lagi. Mereka cuma datang, peluk saya, dan kata, "Ayah, tak apa-apa." Ketika menceritakan detik itu, David menunduk, bukan kerana lemah, tetapi kerana terlalu banyak kenangan datang sekaligus menyesakkan dada. Kini, David tidak lagi hanya dikenang sebagai penyanyi Alley Cats. Beliau dikenang sebagai seorang lelaki yang memilih untuk mencintai dalam diam, berduka dalam senyap, dan bangkit perlahan-lahan untuk terus hidup, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk warisan cinta yang ditinggalkan oleh seorang wanita yang bernama Sabrina. Orang ramai mula menatapnya bukan sahaja sebagai penghibur tetapi sebagai manusia yang sebenar, yang tidak sempurna tetapi penuh kasih. Satu perkara yang membuat kisah ini lebih besar daripada sekadar berita hiburan adalah bagaimana David tidak pernah menjadikan penderitaannya sebagai model simpati. Dia tidak menangis di depan kamera, tidak memuat naik catatan panjang di media sosial. Dia hanya berbicara apabila mesanya tiba, apabila luka itu sudah tidak dapat lagi dikuburkan, dan apabila dia akhirnya berbicara, suaranya menggoncang seluruh industri, bukan dengan nada tinggi, tetapi dengan kejujuran yang jarang-jarang kita dengar hari ini. Setiap nota yang dinyanyikan selepas itu membawa makna baru. Lagu-lagu lama yang biasa dianggap sebagai lagu cinta remeh, kini kedengaran seperti doa. Para peminat mula mengulang dengar lagu-lagu lama Alley Cats, bukan sekadar untuk nostalgia, tetapi untuk mencari jejak-jejak cinta David dan Sabrina di dalamnya. Seolah-olah segala yang berlaku sudah lama dirakam dalam bait-bait lagu, cuma kita yang tidak menyadarinya sebelum ini. Dan disinilah kita kini menyaksikan seorang tokoh besar yang akhirnya berdiri sebagai dirinya yang paling tulen, paling jujur. Tidak lagi dibayangi glamour, tidak lagi tersembunyi di balik pentas. David Arumugam, seorang lelaki yang pernah menawan ribuan hati dengan senyuman dan melodi, kini menawan lebih banyak hati dengan kisah cintanya yang terluka, tetapi tidak hancur. Sebuah kaisar yang tidak mempunyai nokta, kerana cinta yang sebenar tidak pernah berakhir. Di rumah lama berwarna krim di sudut Damansara Heights, jam dinding antik berbunyi 6 kali. Cahaya matahari senja yang redup memancar masuk dari celah-celah langsir renda, memantulkan cahaya ke atas piano kayu oak yang sudah sedikit berhabuk. Di atas piano itu terdapat sekeping gambar usang. David Arumugam tersenyum memegang tangan Sabrina, sedang berdiri di tepi pantai Port Dickson suatu petang 20 tahun yang lalu. Di belakang mereka, anak-anak kecil berlari. Tawa mereka terakam dalam detik yang beku. Itulah momen yang selalu Sabrina katakan sebagai syurga kecil mereka. Kini, dalam kesunyian yang tebal, David duduk di kerusi rotan warisan ibunya. Tangannya memegang cawan kopi yang sudah sejuk, tetapi dia tidak peduli. Matanya merenung kosong ke arah gambar itu. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan, dan kenangan itulah
yang kini menjadi teman sejatinya. Sepotong selendang ungu yang tergantung di belakang pintu bilik tidur. Sabrina selalu memakainya bila cuaca hujan. Bantal kecil berbordir bunga melur, hasil kerja tangan Sabrina semasa rawatan kemoterapi. Bahkan bau lembut dari laci meja solek, tempat simpanan sabun wangi kesukaan istrinya, masih ada. Segala-galanya hidup, walaupun pemiliknya sudah tiada. Anak-anak sering berkata, "Ayah patut buang semua barang mama, ayah akan rasa lebih ringan." Tapi David hanya senyum, kerana mereka tidak faham bukan barang itu yang berat, tapi kenangan. Dan kenangan itu tidak dapat diusir semudah menutup kotak. Setiap pagi David akan bangun sebelum subuh. Seperti dulu waktu Sabrina masih ada. Dia akan ke dapur, bancuh 2 cawan kopi. 1 untuk dirinya, 1 diletakkan di meja makan di depan kerusi kosong yang dulu milik Sabrina. Dia tahu cawan itu takkan disentuh. Kopi itu akan sejuk. Tapi dia tetap lakukan. Bukan kerana gila, tetapi kerana kesetiaan. Dia masih ada di sini, katanya satu hari, bila ditanya oleh anak perempuannya. Hanya tak kelihatan. David bukan lelaki yang mudah menangis. Dalam puluhan tahun kariernya, dia telah menghibur ribuan orang, menenangkan hati yang luka, membawa harapan kepada yang putus asa. Tapi ironinya, kini dia belajar menjadi manusia dari kesakitannya sendiri. Dia mula menulis puisi pendek di helaian-helaian nota yang diletakkan di tepi katil. Baris-barisnya ringkas, tapi penuh perasaan. Aku temui bayangmu di celah pagi, bukan pada cahaya, tapi pada kehilangan yang tak pernah pergi. Kadangkala dia menulis nama Sabrina di belakang cermin, menggunakan wap dari air panas selepas mandi, hanya untuk melihatnya menghilang perlahan-lahan. Sebuah ritual kecil yang hanya dia dan takdir mengerti. Setiap minggu, David akan ke pasar yang sama, gerai yang sama, membeli bunga lili putih. Dia tahu Sabrina menyukai bunga itu. Katanya, bunga ini tenang, macam hati seorang wanita yang memaafkan. Dia akan letakkan bunga itu di meja dapur, betul-betul di bawah bingkai yang menulis ayat kegemaran Sabrina dari sebuah novel. Cinta sejati bukan yang kuat, tapi yang bertahan. Peminat yang melihatnya dari jauh kadang-kadang terkejut. Dia nampak macam orang biasa saja sekarang, kata seorang wanita. Ya, mungkin kerana David kini tidak lagi memegang mikrofon atau berdiri di pentas besar. Tapi di dalam hatinya, lagu-lagu masih bermain, bukan untuk dunia, tetapi untuk Sabrina. Melodi yang tak dinyanyikan, tetapi hanya didengar oleh jiwa. Di satu petang hujan, seorang wartawan muda dari sebuah majalah musik datang menemuinya. Ingin mengadakan sesi temu bual. David bersetuju dengan syarat tiada soalan tentang muzik. Wartawan itu terpinga. Kalau bukan muzik, apa yang encik mahu kongsikan? Dan David menjawab perlahan tentang mencintai seseorang sehingga ia jadi sebahagian daripada tulang kamu. Dan bila dia pergi, kamu tetap berdiri, walaupun dalam separuh bentuk. Dia kemudian membawa wartawan itu ke belakang rumah. Di situ ada sebuah taman kecil. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah bangku kayu yang sudah lusuh dan sebuah pohon kecil yang baru ditanam. Sabrina tanam pokok ini masa dia tahu dia sakit. Katanya, dia mahu sesuatu terus hidup bila dia dah tak ada.
Daun-daun pohon itu bergetar perlahan ditiup angin. Ia masih muda, tapi teguh, sama seperti cinta mereka. Malam-malam panjang, David duduk di bangku itu. Dia bercakap dengan angin, dengan bintang, dengan masa lalu. Kadang-kadang dia mendengar semula rakaman suara Sabrina dari telefon lamanya. Satu mesej suara yang direkam pada hari ulang tahun mereka. Terima kasih kerana jadi rumah untuk hatiku. Suara itu kini menjadi doa yang hidup dalam setiap helaan nafasnya. Ketika orang bertanya mengapa dia tidak kembali sepenuhnya ke dunia hiburan, David hanya senyum. Dunia telah banyak memberinya kemasyhuran, wang, pengiktirafan. Tapi sekarang, dia hanya mahu memberi kembali sesuatu yang lebih mendalam, sebuah kisah. Kisah tentang kehilangan, tentang cinta yang bertahan meskipun tubuh tidak lagi bersama, dan tentang bagaimana seorang lelaki tua masih boleh belajar menjadi manusia yang lebih penuh, hanya dengan menyayangi dalam diam. Dan dalam setiap lagu yang dia cipta hari ini, tidak ada irama bombastik atau susunan musik kompleks. Hanya melodi perlahan, hampir seperti bisikan. Sebuah bisikan yang membawa satu nama, satu harapan, dan satu dunia yang takkan pernah sama lagi sejak wanita itu pergi. Tapi di mana-mana, Sabrina tetap ada. Dalam setiap kelopak bunga lili, dalam cawan kopi yang dibiarkan sejuk, dalam pohon kecil di belakang rumah, dalam helaian puisi dan suara-suara dalam mimpi. David tidak memerlukan pentas besar lagi. Kerana kini, pentasnya adalah kehidupan itu sendiri, dan setiap langkahnya, setiap detik, adalah persembahan paling jujur yang pernah dia persembahkan. Sebuah kisah cinta yang tidak berakhir. Sebuah lagu yang tidak pernah berhenti berbisik. Kadang-kadang, di waktu malam yang paling sunyi, ketika hujan turun renyai-renyai membasahi bumbung rumahnya yang sunyi, David bangun dan berjalan perlahan ke arah jendela. Disitulah dia akan berdiri lama, memandang keluar, seolah-olah sedang menanti sesuatu atau seseorang. Di belakang jendela itu, kelihatan satu cahaya kecil berkelip di kejauhan. Mungkin dari lampu jalan, mungkin juga bukan. David tidak pernah memberitahu Yosef tentang cahaya itu. Dia hanya memanggilnya dalam hati sebagai tanda. Dia percaya setiap orang yang telah pergi akan meninggalkan sesuatu, bukan hanya kenangan, tetapi juga jejak yang halus, tak terlihat, tapi dapat dirasakan. Sabrina, katanya dalam satu temu bual pendek yang jarang-jarang berlaku, masih berjalan di rumah ini. Ketika wartawan bertanya maksudnya, David hanya tersenyum dan menjawab, ada beberapa pintu yang terbuka sendiri, tapi bukan angin. Saya tahu perbezaannya. Pernah sekali, seorang juru gambar datang untuk mengambil potret terbaru David untuk sebuah pameran penghargaan seniman negara. Setelah selesai sesi penggambaran, juru gambar itu melihat kembali gambar yang ditangkap. Dalam salah satu bingkai gambar, di belakang bayang David yang sedang duduk memandang lantai, ada siluet samar seorang wanita berdiri di tangga. Mereka cuba membuang gambar itu, tapi anehnya, failnya tidak boleh dipadam. Tiada siapa berani bertanya lanjut. Mereka hanya angguk, hormat pada kesakralan duka seorang lelaki yang memilih untuk hidup di antara yang nyata dan yang tidak. Rumah itu, bagi setengah orang, hanya rumah tua yang sunyi. Tapi bagi David, itu adalah ruang suci, di mana masa, cinta, dan kehilangan hidup berdampingan, dan di mana bisikan masa lalu sentiasa bergaung di dinding. Dia mula menyusun semula rak koleksi vinil lamanya.
Tetapi peliknya, hanya lagu-lagu tertentu yang dia simpan. Lagu-lagu yang tiada siapa pernah dengar sebelum ini. Ini lagu yang dia suka, katanya, sambil mengelap piring hitam yang tidak berlabel. Tidak ada nama artis. Tidak ada judul. Lagu-lagu itu tidak pernah diterbitkan. Beberapa orang pemuzik yang pernah mengunjungi rumah David mengakui pernah mendengar satu melodi aneh bermain secara perlahan dari ruang tamu. Bukan dari piring hitam, bukan dari radio, tetapi dari entah di mana, mereka tak pasti. Dan David tidak pernah menjelaskan. Di sebuah bilik di tingkat atas yang selalu berkunci. Anak-anaknya pun tidak dibenarkan masuk. Bilik Mama, mereka katakan. Tiada siapa tahu apa yang ada di dalamnya. Hanya David yang menyimpan kunci itu, dan dia tidak pernah membawanya keluar dari kalung lehernya. Seutas rantai perak yang pudar, dengan loket kecil berbentuk bintang. Loket itu, menurut seorang pembantu rumah lama mereka, tidak pernah dibuka sejak Sabrina pergi. Mungkin ada surat, kata si pembantu, atau mungkin hanya debu waktu. David juga kini sering menerima surat-surat tanpa nama. Setiap minggu, sepucuk surat akan tiba tanpa cap pose, hanya tulisan tangan halus di atas kertas berbau lavender. Isinya bukan ancaman, bukan pujian, tetapi lebih kepada puisi ringkas dan seolah-olah sangat pribadi. Seperti ditulis oleh seseorang yang mengenal David dengan sangat dalam. Kadang-kadang hanya satu baris. Aku lihat kamu dari antara hujan. Atau, jangan lupa ambil kopi untuk 2 orang. Walau yang seorang lagi hanya tinggal dalam doa. Tiada sesiapa tahu siapa pengirimnya. Dan David, bila ditanya, hanya tertawa kecil. Barangkali dia menulis dari tempat lain, katanya, bukan dari bumi ini. Suatu hari, seorang rakan lama dari zaman kegemilangan Alley Cats datang menziarah. Mereka duduk di taman kecil di belakang rumah, yang kini semakin rimbun dan hijau. Rakan itu memuji pokok yang tumbuh tinggi, dan bertanya, apakah David akan memotongnya sedikit kerana dah melampaui dinding pagar. Tapi David menolak. Biarkan. Pokok ni tahu ke mana ia nak tumbuh. Dia kemudian menoleh, matanya redup. Macam cinta. Malam itu, pokok itu bergetar tanpa angin. Daun-daunnya bergesel perlahan, seolah-olah berbisik. Dan dalam gelap, ada satu cahaya kecil menyala di dahan paling tinggi. Bukan dari lampu, bukan dari bulan. Anak bongsu David yang masih tinggal bersamanya menyedari cahaya itu sering muncul tepat pada jam 3.17 pagi, dan hanya selama 2 menit. Dia catatkan waktunya selama seminggu. Tetapi ketika dia tunjukkan kepada ayahnya, David hanya mengangguk. Itulah masanya dia pergi, katanya ringkas, sebelum bangun dan meninggalkan meja makan, membiarkan cawan kopinya masih penuh. Kisah David bukan sekadar tentang kehilangan. Tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak boleh diungkap sepenuhnya oleh kata-kata, tidak boleh diselesaikan dengan lagu, dan tidak dapat dijelaskan dengan logik. Seperti nota terakhir dalam sebuah simfoni yang tidak pernah dimainkan. Ia menggantung di udara, berdenting perlahan, tapi tidak pernah padam. Orang yang datang ke rumahnya sering merasakan sesuatu. Kadang-kadang hanya desiran, kadang-kadang bau bunga melur yang muncul tiba-tiba, atau detik jam yang berulang 2 kali.
Ada yang percaya rumah itu dijaga oleh roh. Tapi bagi David, itu semua hanyalah tanda. Tanda bahwa cinta tidak mati, hanya berubah bentuk. Dan hingga hari ini, di dalam studio kecil di belakang rumahnya, masih ada meja kerja yang tidak disentuh. Di atasnya, sehelai kertas dengan tulisan tangan halus, hampir pudar. Jika suatu hari nanti kamu merindui aku, jangan cari di kubur. Cari aku dalam lagu, dalam cahaya pagi, dan dalam bayang kamu sendiri. Tulisan itu bukan tulisan David, tetapi dia menyimpannya seperti menyimpan udara. Tak terlihat, tapi perlu untuk terus bernyawa. Dan begitu jugalah dia terus hidup. Bukan kerana mahu, tapi kerana perlu. Seolah-olah masih ada sesuatu yang belum selesai, belum dikatakan, belum dilupakan. Sebuah akhir yang tidak pernah ditulis. Sebuah kisah yang belum selesai dan barangkali tidak akan pernah. Hari berganti minggu, dan minggu menjadi bulan. Tetapi jam di dinding ruang tamu rumah David Arumugam tetap berdetik pada irama yang sama. Lambat, berbisik, hampir seperti degupan jantung yang enggan melepaskan masa lalu. Suasana rumah itu tidak pernah berubah. Langsir rendah masih bergoyang perlahan seperti selalu, menyaring cahaya matahari petang ke lantai marmer yang dingin. Di mana seekor kucing tua, hadiah hari lahir terakhir Sabrina untuk David, sering melingkar tanpa suara. Tiada televisyen yang dibuka. Tiada lagu dipasang di fon pembesar suara, hanya keheningan dan gema masa silam. Sesekali anak-anak David datang menjenguk. Mereka bawa makanan, bunga, cerita tentang dunia luar yang semakin laju. Tetapi David seolah-olah hidup di dimensi lain, di tempat waktu tidak bergerak lurus, tetapi melingkar seperti piring hitam yang terus berpusing pada lagu yang sama. Dalam perbualan singkat, dia sering menyelitkan nama Sabrina, bukan sebagai kenangan, tetapi seolah-olah dia masih ada. Tadi Sabrina tinggalkan cawan dia Katsinki, katanya sekali sambil mengelap meja makan, lalu menyambung, "Saya pesan nasi lemak kegemaran dia, tapi rider lambat." Anak-anak hanya tunduk. Mereka sudah terbiasa. Tiada siapa mahu membantah, kerana mereka tahu kadangkala untuk bertahan seseorang harus mencipta realitinya sendiri. Pernah satu malam, David menelpon anak lelakinya pada jam 2 pagi. Suaranya perlahan, nyaris seperti bisikan. "Kau dengar tak? Dia panggil nama aku?" Tiada bunyi lain di latar belakang. Hanya nafasnya yang panjang dan perlahan. Anak lelakinya tidak tahu harus menjawab apa. Mereka berbual sebentar tentang bintang dan hujan, tentang lagu-lagu lama, tentang kucing yang kini tidur lebih lama daripada biasa. Tiada siapa menyebut nama Sabrina lagi selepas itu, tapi keduanya tahu dia masih menjadi pusat dari segalanya. Di suatu hari yang mendung, David keluar rumah, sesuatu yang jarang berlaku. Dia berjalan ke sebuah kedai muzik lama yang hampir ditutup, membawa bersama satu beg kulit usang. Di dalamnya, beberapa pita kaset, beberapa kertas lirik yang dilipat kecil, dan satu catatan tangan berjudul "Untuk yang pergi, tapi masih tinggal." Dia menyerahkannya kepada pemilik kedai tanpa penjelasan, hanya berkata, kalau ada yang tanya tentang lagu yang tak pernah dimainkan bagi mereka ini. Pemilik kedai itu, seorang lelaki tua yang pernah menjadi pemuzik jalanan, membaca senarai lagu itu. Tiada judul yang dikenali. Semuanya seperti potongan puisi atau nota dari mimpi. Langkah di tangga kayu, jam 3.17, bayang dilangsir,
Cahaya di dahan tertinggi, tiada nota kaki, tiada irama yang disertakan, hanya senarai sunyi. Lelaki tua itu ingin bertanya banyak perkara, tetapi David sudah melangkah keluar, perlahan-lahan, seperti bayang petang yang mundur dari cahaya. Beberapa hari kemudian, ketika kedai itu hampir tutup, seorang wanita muda yang tidak dikenali masuk. Dia mencari sesuatu yang tidak disenaraikan dalam rak. Pemilik kedai seolah-olah mengerti, menyerahkan bungkusan kecil berbalut kain songket lusuh yang ditinggalkan David. Wanita itu membayar dengan wang kertas lama, ringgit edisi pertama, sudah pudar. Sebelum pergi, dia menyebut nama yang membuat lelaki tua itu terdiam. Sabrina suruh saya ambil ini. Tidak lama selepas itu, David hilang dari pandangan awam. Tiada berita, tiada kemunculan. Wartawan yang cuba menjejakinya hanya menemukan rumah yang kosong, pintu berkunci, taman yang tidak lagi dipotong, surat yang terkumpul di peti pos. Jiran-jiran kata mereka masih nampak David di jendela seminggu sebelumnya, sedang menyusun bunga lili putih di dalam pasu. Tapi bila polis datang untuk siasatan rutin, tiada sesiapa di dalam. Semua barang masih di tempatnya, termasuk kopi di cawan kedua masih hangat. Beberapa mengatakan dia pergi ke luar negara. Ada yang percaya dia menyepi di kampung asal keluarganya. Tetapi ada juga yang berbisik bahwa dia tidak pernah benar-benar pergi, hanya berpindah ke satu ruang di antara dunia ini dan dunia lain. Ruang yang penuh dengan lagu tak bernama, dengan cinta yang belum selesai. Malam-malam tertentu, peminat tegar Alley Cats mendakwa mereka mendengar suara seseorang menyanyi perlahan-lahan dari kawasan rumah itu. Bukan dari pembesar suara, tetapi dari dalam dinding. Melodi itu tidak pernah dikenal pasti, tetapi kata-katanya hampir selalu sama. Aku di sini, bukan untuk dilihat, tetapi untuk dirasa. Dan di satu sudut, dinding dalam bilik yang dulu berkunci, tertulis dengan kapur putih. Sudah hampir pudar. Jika suatu hari nanti kamu lupa suara aku, letakkan telinga di antara senyap, kerana disitulah aku bernyanyi. Sama ada tulisan itu baru atau lama, tiada siapa pasti. Tetapi ia seolah-olah mengikat segalanya. Tentang cinta, tentang kehilangan, tentang lagu-lagu yang tidak perlu dinyanyikan dengan kuat untuk didengar, dan tentang seorang lelaki bernama David Arumugam yang tidak pernah benar-benar meninggalkan pentas, hanya memilih untuk berdiri dalam gelap, menyanyikan lagu terakhir pada seorang yang tidak lagi duduk di barisan hadapan. Dan sejak itu, bila angin meniup lembut di waktu petang, bila hujan turun tepat jam 3:17 pagi, bila langit menggantung satu cahaya tunggal di dahan tertinggi, ramai yang berhenti seketika dan bertanya dalam hati, adakah itu dia? Atau barangkali, bukan?